Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mulakan dan kita ingin mendapatkan sebanyak mungkin keberkatan daripada Allah untuk perbincangan kita pada ketika ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Rakan penonton yang bersama-sama dengan saya secara live dari Masjid Tengku Ampuan Jamaah Bukit Jelutong ini, sebagai permulaan setelah kita mulakan dengan memuji Allah, sebelumnya kita membaca ayat Allah, kita berselawat kepada Rasulullah. Apa kira kalau kita dapat sama-sama mengambil ruang kita berdoa secara khusus agar Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada wabak yang melanda negeri kita, negara kita, bahkan dunia. Semoga dengan keagungan dan kebesaran doa yang kita panjatkan kepada Allah pada waktu yang penuh dengan berkat dari rumah Allah dan daripada rumah-rumah rakan-rakan saya semua, Allah mendengar rintihan kita dan Allah menjaga setiap kita daripada wabak dan balak yang menimpa ini. Kita baca sama-sama insya-Allah ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dan kita juga memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kalau ikut doa tadi kita minta dengan nama Allah, Bismillah alladzi la yadur, yang tidak akan dapat memudaratkan kita apabila kita bersama dengan nama Allah tersebut, sama ada kemudaratan yang datang daripada langit dan bumi, kerana Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Jadi kita baca, sebab Nabi dalam riwayat Imam Tirmizi menyatakan bahawa Nabi mengajar, bacalah 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang. Dan tak ada salah kalau kita nak membacanya sebanyak mungkin, kerana ianya akan lebih memperkuatkan akidah kita, iman kita, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi satu doa yang saya kira elok kita ambil kesempatan ini, sebab saya daripada maktabah ini di Masjid MTouch ini, kita berbincang secara santai. Semoga kita dapat bukan melaksanakan sesuatu amalan itu kemudian baru kita nak amalkan, tapi kita boleh laksanakan terus. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahawa Uthman bin Abi Al-As Al-Thaqafi, sejak dia masuk Islam, dia telah ditimpa sakit. Dia pun mengadulah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberikan dia satu doa, dan hari ini kita baca doa ni sama-sama insya-Allah. Doa ini ada dalam riwayat Imam Muslim yang dikatakan bahawa Uthman ibn Abi Al-As Al-Thaqafi, dia mengamalkan dan Allah memberikannya kesembuhan dengan asbab doa yang dibacakan dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata kita baca sama-sama ya?
Cuma Nabi kata, Nabi ajar kepada sahabat ini, kamu peganglah pada bahagian yang sakit dan bacalah yang apa yang diajar oleh Nabi. Sebab kita tahu COVID-19 ini dia sangat berbahaya dan dia akan beri dan akan serangannya menuju pada bahagian paru-paru. Itu cara serangan dia. Maka marilah kita sama-sama berdoa pada Allah dengan penuh yakin dengan janji Nabi, doa Nabi SAW, dan Nabi kata pegang pada bahagian sakit, jadi saya pegang pada bahagian dada. Tuan-tuan juga marilah sama-sama kita pegang pada bahagian dada kita. Semoga insya-Allah ianya akan dapat mengikut Nabi dan kemudian kesembuhan diberi oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, diajarkan kepada kita supaya membaca Bismillahi A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadhir. Jadi kita baca ni sebanyak 7 kali. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadhir. InsyaAllah kita yakin kita membacanya, sebab setiap yang diajar oleh Nabi bersama dengan kesedaran dan keyakinan, seperti keyakinan sahabat tadi, insya-Allah dia menjadi ubat yang paling mustajab kepada kita. Di samping insya-Allah kita bincang sebentar nanti apakah yang kita dapat sama-sama hikmah dan pelajari, serta tindak-tindakan yang patut kita lalui ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan wabak yang menimpa ini. Kalau kita tengok kepada kedua-dua doa yang diajar oleh Nabi tadi, ada sebuah kisah menceritakan tentang yang pertama, hadis yang menceritakan tentang baca Bismillahilladzi tersebut. Pernah satu ketika, ini sesudah kewafatan Rasulullah, seorang sahabat, ya, kemudian datanglah orang kampung berlari dan bagi tahu bahawa tamannya, kita boleh bayanglah gambarannya lebih kurang kampungnya ketika itu telah diuji dengan kebakaran yang tiba-tiba berlaku. Pada ketika itu seorang ini berlari dan berjumpa kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzarul Ghifari dan mengadu tentang rumah kamu terbakar. Dia dengan penuh yakin dia kata tak terbakar. Orang tu kata, ya, saya nampak satu kampung, kalau kita kata pada hari ini taman tu habis semua terbakar. Abu Dzar kata tidak terbakar. Setelah mereka berkeras, mereka pergi sambil berjalan untuk melihat apa yang berlaku, dan didapati akhirnya kebakaran telah selesai. Dan memang benar, kita boleh bayangkan satu kawasan taman yang terbakar, tetapi rumah Abu Dzarul Ghifari tidak terbakar. Jadi orang tanya, kenapa kamu begitu yakin? Kerana dia kata, aku mengamalkan apa yang diajar oleh Nabi SAW, dan aku yakin bila Nabi kata tidak akan ada apa yang boleh memberi mudarat, maka tak ada apa yang boleh memberi mudarat. Allahu Akbar. Jadi kita dapati bahawa kita sebenarnya ada senjata-senjata yang patut kita mula gunakan sekarang, tetapi syaratnya adalah dia bukan hanya lantunan keluar daripada bibir, bukan hanya gerak daripada lidah, tetapi yang terpenting adalah kukuh keluar daripada keyakinan yang benar-benar. Kerana bila kita berdoa, sebab doa ni dia sama macam solat, dia mesti ada khusyuk. Maknanya bila kita solat, kita kena khusyuk. Allah sebut dalam Al-Quran, aqimis salata lidzikri, kamu kena dirikan solat untuk ingat aku, kata Allah. Jadi doa juga sama. Bukan kita hanya hafal-hafal dan kemudian kita pun sebut. Kemudian kita kata, kenapa tak mustajab bagi aku? Kerana doa ini kena terbit daripada hati yang faham apa yang kita pinta. Tapi dalam masa yang sama, bahawa kita
yakin bahawa Allah yang kita pinta tersebut berkuasa di atas segala-galanya. Jadi sebagai muqaddimah, kita duduk bersama sekali lagi. Terima kasih kepada pihak masjid, imam-imamnya, bilal-bilalnya, seluruh ahli jawatan kuasanya dan pihak JAIS yang menginginkan supaya program ini dapat memberi manfaat kepada semua rakan-rakan, dan saya dengan yang menjaga kamera di hadapan, yang sama-sama berdoa tadi. Jadi semoga insya-Allah kita akan dapat membincangkan tajuk berkaitan COVID-19 ini, biarlah ianya selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita cuba memetik-metik di mana hikmah daripada apa yang kita lalui pada ketika ini. Semua yang saya kasih sekalian, saya pun ada risau juga, sebab nanti bila kita baca doa, setengah orang beranggapan bila kita dah berdoa, maka semata-mata doa itulah usaha kita. Maka dengan sebab itu dia dah mula dah kata tak penting lagi kalau kita nak jaga kawalan pergerakan sekarang, sebab kita dah ada doa. Doa adalah silahul mukminin. Kita dah bertawakal. Bila kita bertawakal kepada Allah, maka cukup tawakal itu bagi segala-galanya. Semua yang saya kasih sekalian, Islam telah mengajar kita dengan sangat jelas. Islam mengajarkan kepada kita, bahkan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita dua benda. Yang kedua-dua benda ini bukannya duduknya bertindan, tetapi dua benda yang berbeza. Satu yang namanya ikhtiar dan satu lagi yang namanya tawakal. Bukan kita kena pilih, aku kena ikhtiar ke, kena tawakal ke? Atau bila aku bertawakal, itu makna aku tak ikhtiar. Semua yang saya kasih sekalian, bagi akidah kita tidak pernah ada khilaf antara benda ini. Bukanlah satu benda yang kalau saya ini beria-ria menjaga seperti nasihat sekarang ni, kita sanitize tangan kita beria-ria, kita jaga social distance, kita punya jarak kita, kemudian kawal diri kita. Bukankah itu membayangkan kita tak tawakal kepada Allah? Baik, itu kita katakan ialah satu benda yang berbeza. Ikhtiar adalah satu benda yang berbeza. Tawakal adalah satu benda yang berbeza yang kita kena lakukan serentak. Sebab ikhtiar adalah lahiriah kita, tindakan amali kita. Adapun tawakal adalah hati kita. So ada dua daerah yang boleh kita sekalikan pada satu masa, tidak perlu pun untuk kita gadaikan salah satu antara keduanya. Jadi kalau kita dapat memahami konsep ini dalam ajaran kita, maka orang Islam dia akan jadi orang yang kalau dia berikhtiar, maksimum ikhtiar dia. Bukannya lebih kurang. Sebab apa? Sebab aku dah tawakal. Bukan aku lebih kurang sebab aku dah berdoa. Tetapi dia akan cuba sedaya mungkin, cuba sedaya mungkin untuk berikhtiar. Sebab katalah sekarang kita berhadapan dengan wabak, dan kita kena sedar bahawa wabak ini bukanlah satu mainan. Setengah orang dia buat joke, setengah orang dia main pandang ringan, setengah orang dia kata sebab wabak ini kita tahu bahawa memang hakikatnya adalah makhluk Allah. Tak ada benda dalam alam ini melainkan semuanya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dinamakan alam. Selagi dia ada pada alam, ruang dan tempat, maka kita tahu bahawa dia adalah makhluk. Tetapi kita kena faham bahawa apabila kita berhadapan dengan makhluk yang sebegini, Allah datangkan kepada kita dan Islam akan berikan pedoman. Sebab Islam mesti dia bagi pedoman. Bukan sekadar masa senang ada pedoman, tetapi pada masa kita sedang diuji pun Islam memberikan pedoman. Bukan hanya pada masa kita tak ada masalah, ketika itu baru adanya pedoman Islam, tetapi pada masa wabak adakah tidak ada pedoman? Telah ada pedoman. Bahkan para ulama telah mengarangkan, menuliskan dan kemudian memberitahu kepada kita, mungkin sebab wabak ni datang sekali-sekala menyebabkan mungkin kejutan-kejutan yang berlaku. Maka sebab itu marilah kita lihat, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, kita katakan tadi asas kefahaman agama kita adalah tidak ada perbezaan. Tidak akan berlaku disebut tanaqud ataupun kontradiksi di antara kalau saya berikhtiar seolah-olah saya tak bertawakal. Sebab ikhtiar yang kita lihat pada hari ini banyak sekali. Kita tengok ikhtiar supaya wabak ini pertama dia akan berlalu. Tetapi untuk dia berlalu, kita tahu banyak perkara yang kita kena buat. Sebab dia telah mula menyerang ataupun telah memberi impak dan kesan.
Dan apa yang kita lihat pada hari ini sebagai contoh, ya, saya berdoa, sambil saya bercakap ni kita berdoa sama-sama, merintih berdoa pada Allah atas nama hamba yang sangat lemah dan dhaif. Dan kami nak bertawakal kepada Engkau ya Allah, dan kami nak berikhtiar seperti Engkau perintah. Bahkan Nabi SAW menyebut dalam hadis diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dalam kes wabak taun yang berlaku pada zaman itu, bahawa Nabi kata bahawa orang yang menahan dirinya daripada dia duduk di rumah atau tak pergi ke tempat lain, dan kemudian sama ada dia terkena atau kemudian dia mati, maka dia akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar. Maknanya tanpa kita sedar, Islam ini sedang memberitahu kepada kita, ikhtiar yang kita buat itu semuanya dianggap pahala oleh Allah. Kita kawal diri kita tak keluar daripada rumah, memang semua orang rasa extrovert, kita ni jenis orang yang aktif nak keluar, tetapi kita kawal diri kita kerana dia adalah perintah agama kita. Sebab mungkin semudah-mudahnya yang kita nak memahami secara bahasa kita orang-orang kampung ni, ya. Sebab kita tahu bahawa virus ini satu benda yang kita tak nampak, tetapi sekarang sedang ada, dan kita tak tahu dia ada pada siapa. Dan bila dia ada dan kemudian dia mula menyerang seseorang, ya, semua ini adalah sunnah. Sunnah ni maksudnya sunnah alam, maknanya ketetapan yang memang dah ditetapkan. Dia sangat kecil tetapi dia sangat memberi impak dan kesan kepada kesan kesihatan pada diri kita. Sebab itu bila kita tengok dia memberi impak dan kesan keselamatan, agama Islam ni yang pertama sekali nama dia Islam kerana Islam adalah bermaksud sejahtera dan selamat. Dan Islam akan meletakkan pertama sekali dari sudut keselamatan tersebut adalah dari sudut keselamatan menjaga nyawa dan jiwa. Ini nombor satu. Sebab tu kalau kita tengok, ya, kalau kita tengok penonton yang bersama dengan saya, rakan-rakan saya kira, pertama sekali ialah Islam ni dia akan menjaga. Sebab itulah orang ini bercakap tentang maqasid syariah, ya. Bila Islam ataupun syariat tu cuba dirangkumkan bermula daripada zaman Imam Al-Ghazali sebagai yang paling pakar dalam bidang usul fiqh sebagai contoh, telah membahagikan bahawa bila dilihat keseluruhan kepada agama kita, keseluruhan daripada hukum hakam, maka dia buat satu maqasid atau Imam Syafi'i menggunakan sebagai hikmah syariah. Pertama sekali hikmah syariah ataupun tujuan syariat itu adalah untuk menjaga nyawa manusia. Itu pertama sekali. Dan meletakkan nyawa manusia sebagai pertama adalah tuntutan syariat, maknanya maksud syariat. Dan orang yang melaksanakannya berdasarkan kepada ayat-ayat Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi, sehingga mereka menyimpulkan menjadikan bahawa hifdzun nafs ini, seorang yang melaksanakan ikhtiar ini, maka ia akan diberi oleh Allah ganjaran dan pahala. Sekali lagi saya ulang, ya, kita duduk kat rumah, kita patut rasa nak keluar, kita tahan diri kita. Kenapa? Sebab kita tak tahu, mungkin kita akan menyebarkan virus. Ya, kadang-kadang dengan mudah kita bercakap, alah apalah ni kawalan pergerakan. Tanpa sedar, wal-ayazubillah, rupanya virus tersebut ada pada diri seseorang itu, kemudian dia pergi kepada orang lain. Dia bersalam, dia buat macam biasa, macam tanpa ada pun yang kekangan-kekangan dan larangan. Apa Islam nak hukumkan kepada dia? Sedangkan dengan sebab perkara itu, dia telah menyebarkan mudarat, dan mudarat tersebut pergi kepada orang lain, rumah tangga orang lain. Orang lain akan mendapat impak daripada apa yang dilakukan oleh kita yang tidak memahami tentang maqasid syariah yang pertama, al-hifdhu an-nafas. Kan itulah para ulama kita, ya, alhamdulillah mufti negeri kita, ya, bahkan seluruh Malaysia kita melihat bahawa hatta kepada benda yang paling menjadi jiwa dan jantung umat Islam, hatta solat berjamaah, hatta solat Jumaat, perkara tersebut dengan berat diputuskan bahawa terpaksa kita dahulukan bahawa menjaga keselamatan dan maslahah itu lebih utama. Kenapa? Sebab sekiranya berlakunya perhimpunan, berlakunya perkumpulan orang ramai, dan kita tak tahu siapa di kalangan itu yang membawa virus tersebut, maka pada ketika itu berlakulah perpindahan, dan kemudian anak-anak, orang tua di rumah akan mendapat impak daripada itu. Maka sebab itu berdasarkan kepada kaedah, sebab dalam kaedah Islam sangat jelas, sehingga sebab itu para ulama kita, para mufti kita
membuat keputusan, sebab kaedah yang sangat jelas adalah dar'ul mafasid muqaddam alal jalbil masalih, ya. Menghindarkan sesuatu benda yang tak baik itu lebih diutamakan daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebaikan. Ya, perkara yang mendatangkan kebaikan satu benda, perkara yang menjauhkan daripada mudarat satu perkara. Bila bertembung antara kedua ini, maka dalam kaedah Islam adalah kena utamakan benda yang menghindarkan mafasid ataupun keburukan ataupun kerosakan. Sangat jelas. Kerana itulah semua yang dikasih sekalian, setelah jelas itulah kita harap kita tidak lagi rasa bersalah, sebab yakinlah orang-orang yang selama ni istiqamah solat berjamaah, istiqamah tiba-tiba dengan sebab kekangan ini menyebabkan dia tidak boleh solat berjamaah, maka pada ketika itu pahala yang istiqamah dia selama ni insya-Allah dinilai oleh Allah. Ya, mungkin berbeza daripada orang yang tak pernah pergi solat berjamaah dan kemudian dia tak pergi solat jamaah, dia tak dapat pahala pada ketika itu. Jadi orang yang kalau selama ni istiqamah menjadi ratib dia, menjadi amalan dia, tak pernah meninggalkan, dan sekarang dia nak pergi tetapi kerana halangan ini, maka pada ketika itu saya yakin, ya, kalau kita tengok pada kitab Riyadhus Salihin sebagai contoh, bab niat yang ditulis oleh Imam An-Nawawi menyatakan bahawa ada orang yang tak pergi berperang, kata Nabi, tak menaiki gunung, tak menuruni lembah dan tidak berhadapan pun dengan musuh, tetapi mendapat pahala peperangan. Para sahabat kenapa kata? Sebab Nabi kata yang menghalang dia, niatnya, usahanya, mahunya dah ada, tetapi yang menghalangkannya masyaqqah. Maka pada itu, halangan tersebut rupanya menghalang dia daripada pergi ke masjid, contohnya dalam konteks kita, tetapi tak menghalang pahala dapat kepada dia. Jadi, inilah rukhsah ataupun kelonggaran-kelonggaran daripada bahasa lain pula yang menjadikan bahawa orang yang istiqamah melakukan amal ni, janganlah rasa bahawa dia kena paksa juga sampai terpaksa panjat pagar, kemudian menyebut inilah cara yang paling betul. Dan kerana itulah semua yang dikasihi sekalian, apa yang diputuskan oleh ulama kita sebenarnya bukan hanya diputuskan oleh ulama di negeri kita, di negara kita, bahkan kalau kita tengok pada Darul Ifta di Mesir sendiri, ataupun di Azhar sendiri, ataupun di Kuwait atau di mana-mana negara Islam, mereka juga memutuskan kerana mereka bersepakat dalam kaedah ini. Jadi kalau itu kita fahami, alhamdulillah kita dapat bersama-sama kita orang-orang yang cinta agama, cinta Allah ini, kita tahu kita sama-sama menyokong dan mendokong supaya kita cepat. Saya pun tadi bila masuk mendengar laungan azan Bilal yang begitu mendayu, melihat kepada saf yang kosong, rasa seperti nak mengalir air mata kerana apa? Sedih. Dan saya menyebut pada diri saya sendiri dan mengajak kepada semua, kalaulah kita semua bangkit dan bangun untuk menjaga dan mengekang wabak ini, alangkah baiknya dengan cepat insya-Allah kita dapat segera memenuhi kembali masjid-masjid kita kerana saf-saf kita sedang merindui kita. Tetapi ingat, setelah semuanya selesai, setelah jabatan agama kita, setelah mufti kita memberitahu bahawa sekarang telah selamat, agama Islam yang memberi pedoman kepada kita menyebutkan bahawa kita telah selamat pada ketika ini, maka selamatlah kita datang. Jadi doalah banyak-banyak pada Allah supaya segera dan terus berdoa, tetapi dalam masa yang sama sekeras mungkin menjaga, walaupun sekali lagi yang saya katakan bahawa ianya bukanlah sesuatu yang pilihan kita atau bukan yang kita suka. Semua yang dikasihi sekalian, bila kita tengok balik, ya, mungkin dalam kesempatan ini sebagai sebuah perbincangan keluarga kita kata kan, kalau kita lihat, ya, dalam masa sekarang ini kita tidak boleh keluar daripada rumah, maka elok sekali kita dapat manfaatkan masa ini untuk kita perkasakan rumah kita. Saya ada tulis dalam IG saya, ya, mungkin muazzin melaungkan hayya 'alas solah, ya, bahkan setengah masjid, sebab azan itu nak mengajak orang solat berjamaah, maka ada laungan yang kata solatlah di rumah-rumah atau tempat kalian. Sebenarnya kalau kita lihat balik, perkara ini boleh kita lihat dengan secara positif. Saya nak mengajak sangat rakan-rakan yang bersama dengan saya, kita ada rumah, sekarang rumah kita itulah masjid dan surau kita. Ada ruang yang kita tentukan dan kita letakkan, dan cuba bayang di Bukit Jelutong ni saja, di Shah Alam ni saja, di taman-taman yang ada di sekitar ni, bila masuk saja waktu maghrib, cuba bayang kalau Bilal di rumah-rumah kita melaungkan azan, sahut menyahut antara daripada satu rumah ke satu rumah.
Cuba bayang syiar agama kita. Dan kita akan dengar seperti zaman dahulu. Sebab zaman dahulu kalau orang bercerita tentang zaman salafus soleh, di malam hari mereka sebagai contoh. Kalau mereka pergi berjalan, ketika sunyi dan gelap, mereka akan dengar di rumah satu, di rumah dua, di rumah yang berikutnya, mereka akan dengar orang baca Quran sambil menangis. Mereka dengar seorang yang sedang berzikir sambil menangis. Mereka dengar orang yang sedang berdiri solat dalam keadaan mereka bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita nampak? Maknanya pecahan suasana ibadah atau ruh ibadah tu telah masuk ke lorong-lorong ke rumah-rumah. Jadi kita boleh buat sekarang dalam tempoh ini. Yang mungkin selama ini bila laungan azan di masjid, maka ayah-ayah, anak-anak lelaki mungkin keluar, yang mungkin solat di rumah adalah kaum-kaum ibu. Tetapi sekaranglah masanya kita ambil kesempatan ini, maka laungkanlah azan. Tak salah untuk kita melaungkan azan, cuma jangan pakai mikrofon lah. Ya, kita laungkan azan di rumah masing-masing. Cuba bayang, rumah nombor 1, rumah nombor 2, rumah nombor 3, dan sekiranya orang berjalan, bukan kita lah, mungkin polis atau tentera berjalan, dia akan dengar Masya Allah syiar di taman kita yang dipenuhi dengan azan. Ini yang kita kena buat. Marilah kita laungkan azan daripada rumah-rumah kita, insya-Allah. Ya, laungkan azan daripada rumah-rumah kita untuk mengajak seluruh ahli rumah kita mengerjakan solat secara berjamaah. Letak siap-siap, ya, bagi cantik-cantik insya-Allah, macam Masjid Tengku Ampuan Jamaah ni. Saya bukan nak puji Masjid Tengku Ampuan Jamaah, masjid yang kalau kita masuk tuan-tuan, kita rasa masya-Allah bukan sekadar cantik dan kemas, tapi harum dia, ya Allah, sentiasa. Kalau siapa yang datang dan biasa duduk sini dengan pengajian, kita tahu itu kelebihan masjid ni. Apa yang saya nak bagi tahu maksudnya adalah kita buat benda yang sama kat rumah kita. Kita buat bagi betul-betul suasana macam berada di masjid dan di surau. Kita masuk ke tempat itu seolah-olah kita masuk ke masjid dan surau. Dan kalau ini kita buat, kita akan dapati bahawa rumah kita telah mula ada roh pada ketika itu. Inilah dia hikmah yang selama ni kita mungkin tak perasan. Yang selama ni mungkin rumah kita adalah hanya tempat yang mungkin berjamaah sekali-sekala, dan kemudian kita tak dapat lagi melakukannya. Tetapi sekarang dengan masa yang ada, dengan kawalan pergerakan ini, menyebabkan kita kena jadikan rumah kita adalah masjid-masjid dan surau-surau kita, insya-Allah. Boleh, insya-Allah? Ya, saya menyeru untuk diri saya sendiri sebenarnya, dan menyeru semua rakan-rakan untuk sama-sama dapat melakukannya. Kemudian bila kita telah ada premis ataupun kita telah ada tempat yang kita anggap sebagai surau atau masjid tadi di rumah kita, maka pada ketika itu tentulah adanya imam, adanya para makmum. Mungkin bergile-gile jadi imam, ya. Ayah jangan setiap masa ketika ini menjadi imam, tolak anak kita menjadi imam. Biar dia menjadi imam walaupun mungkin bacaannya surah lazim, tetapi melatih kepimpinan untuk dia yakin diri dia. Ini sangat elok kita buat sekarang. Dan inilah hikmah di sebalik apa yang kita lalui pada ketika ini. Dan di sana juga insya-Allah mari kita pecah-pecahkan Al-Quranul Karim itu supaya kita dapat khatamkan dalam tempoh kawalan pergerakan ini. Inilah perkara-perkara yang saya kira boleh dibuat dan ramai dah membuatnya, alhamdulillah. Di samping kita buatlah usrah, kita baca hadis Nabi. Ini juga masa untuk kita cek fardu ain anak kita, ya, kita cek balik bacaan solat dia, kita cek balik bacaan sama-sama dalam bentuk usrah dan kekeluargaan, ya, bukan dalam bentuk yang menekan ataupun menakutkan. Di samping buat aktiviti keluarga untuk memupuk rasa kasih sayang. Kerana rumah tangga yang baik, ya, saya juga nak mengambil kesempatan ini supaya kita dapat refresh balik, ya, sebab masa kita banyak di rumah sekarang. Rumah tangga yang baik asasnya adalah berkat. Sebab tu Nabi SAW bila melihat adanya perkahwinan, ada orang yang baru berkahwin, maka doa Nabi kepada mereka adalah barakallah laka, ya, ataupun dalam biasa kita sebut barakallah lakuma. Nabi mendoakan kepada mereka berkat sebab nak bagi tahu bahawa rumah tangga kita ni yang paling penting adalah tapak paling dalam, foundationnya adalah keberkatan.
Jadi insya-Allah kita fikir macam mana kita nak mendatangkan keberkatan, macam mana kita nak mendatangkan keberkatan. Sekarang masanya, ya. Sebab masa kita sangat banyak. Kita seperti waktu yang sangat baik, dan saya suka melihat bahawa bila kita sekarang ni kita tahu bahawa kita kena bersih, kita kena sanitize tangan kita setiap kali kita keluar. Itu memang tuntutan. Kita keluar daripada rumah, kita akan sanitize tangan kita, dan kemudian kalau kita tak sanitize dengan sanitizer, kita akan basuh tangan kita dengan sabun. Memang kalau menurut pakar-pakar bahawa COVID-19 ini akan terurai kerana dia tu daripada protein, maka bila kita menggunakan sabun yang terbaik dan kita basuh dengan cara yang betul pada tubuh kita, pada badan kita, selalu mandi, insya-Allah dia akan mengurai. Tetapi saya nak mengajak kita, dalam kita nak membina keberkatan rumah ini, jom kita bukan hanya sanitize, bukan hanya membersih lahiriah kita, tetapi mari kita juga sanitize hati-hati kita. Hati suami, hati isteri, hati anak-anak, dan sedar bahawa ujian ini, wabak ini adalah ujian daripada Allah untuk melihat siapa yang akan dekat dengan Allah dan siapa yang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dengan ujian ini makin jauh, makin lara, makin lalai, ya, makin menghabiskan masa hanya di rumah masing-masing dengan mungkin dengan game, dengan macam-macam apps yang ada pada hari ini. Akhirnya tanpa satu pun menjadikan dia dekat dengan Allah. Ini sangat rugi dan sangat malang. Kerana itu jom kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama, kita cek balik dalam keluarga kita, supaya semua daripada kita dapat menjadikan ruang ini adalah untuk kita bersihkan diri kita. Kita selalu pergi ke masjid, ya, kita ingat balik. Bila kita pergi masjid, apa yang kita akan masuk? Bila kita masuk, pertama yang kita baca ialah Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan kepada kita pintu-pintu rahmat. Jadi kita minta sekarang ni, kita masuk dalam rumah kita, kita nak dengan sebab dan hikmah kita berlakunya kawalan ini, kita nak rumah kita akan dimasuki oleh rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa syarat bagaimana rahmat Allah nak perlu dimasukkan? Tak lain tak bukan, jadilah setiap orang yang ada dalam rumah itu adalah orang yang minta ampun pada Allah. Jadi benar sangat, kalau kita tengok para ulama pun mengajar, ya, terutamanya waktu ini di samping doa lain yang maksur dalam Al-Quran adalah kita membaca doa Nabi Allah Yunus ataupun Dhunnun. Ya, doa yang simple, jom kita baca sama-sama insya-Allah, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doa ini kalau kita baca, sebab di dalamnya ada roh yang pertama, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, ya. Subhanaka, di sana ada tasbih, ya, kita mensucikan Allah daripada perkara yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah inni kuntu minadh zalimin, kita mengaku pada Allah, aku ni adalah terdiri daripada orang yang zalim, maksudnya aku menzalimi diri aku sendiri dengan dosa yang aku lakukan. Complete. Cuba bayang, adanya kita mentauhidkan Allah, adanya kita bertahlil, adanya kita bertasbih, adanya kita beristighfar pada Allah. Sebab itulah para ulama menyebutkan bahawa apabila orang membaca ini, dalam Al-Quran menyebutkan bahawa dengan sebab dia membaca itu, ya, dilepaskan daripadanya beberapa lapisan kegelapan. Sebab Nabi Allah Yunus alaihi salam, yang pertama dia berada dalam kegelapan perut ikan nun. Yang kedua berada dalam kegelapan di bawah dasar lautan. Yang ketiga adalah di dalam kegelapan malam. Tetapi dengan sebab dia membaca itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan dia daripada semua rantaian kegelapan tersebut. Jadi kita dapat faham, maknanya para ulama menyatakan, sebab Allah sebut wa kadzalik, maka demikian itulah Allah memberikan kelepasan kepada orang-orang yang beriman. Jadi saya nak sebut tadi, marilah kita sama-sama mengambil kesempatan ini, sebab zikirnya mudah. Mari kita baca sama-sama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin.
Di samping, sekali lagi, bukan hanya zikir, tetapi yang penting adalah kita baca sambil kita sedar bahawa kita sedang mentauhidkan Allah, kita bertasbih kepada Allah, dan kita sama-sama untuk kita dapat meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, boleh ya? InsyaAllah, maknanya kita sama-sama membaca perkara yang sesuai dengan maksud kita memohon ampun kepada Allah. Sebab berkat akan dapat seperti kita masuk masjid, yang pertama sekali, Allahumma ghfirli dhunubi. Dan alangkah baik, ya, perkara lain, ya, buah ataupun hasil daripada apabila kita semua-semua ini, suami, isteri, anak-anak yang duduk dalam rumah kita, kita semua adalah menyedari bahawa kita semua orang yang bersalah. Ini penting, ya. Nabi sebut dalam hadis, kullu bni adam khata'un wa khaira khata'in at-tawwabun. Kata Nabi, semua anak Adam. Bila Nabi kata semua anak Adam, maknanya semua orang, suami, isteri, ayah, emak, anak-anak, semua manusia ini, kata Nabi, khata'un, khata'. Kita akan terbuat salah. Ada yang salah, ada yang dosa, ada yang silap, ada yang khilaf. Itu manusia. Tetapi siapakah manusia yang terbaik, kata Nabi? Dan manusia yang terbaik adalah orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi kita dah sebutkan antara cara memohon ampun yang ada dalam Quran menyebut zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, tetapi sikap dalaman kita menyedari bahawa aku ni banyak salah, aku ni banyak dosa, aku kena mohon ampun pada Allah, aku kena sentiasa mohon ampun pada Allah. Kalau ini kita bentuk, masya-Allah. Ya, semua yang saya kasih sekalian, jadilah kita sentiasa orang yang tak sombong, ya, jadilah kita orang yang tak membesar diri, jadilah kita mudah meminta maaf, jadilah kita mudah memaafkan orang. Dan ini kalau berlaku dalam rumah tangga, apa yang kita boleh bayangkan? Ya, kita bayangkan sebuah rumah tangga yang harmoni, ya, sebuah rumah tangga yang bertolak ansur, berkasih sayang. Sekarang masanya, saya selalu teringat, ya, dulu kan orang kata kalau suami isteri pergi haji atau umrah, selalunya mereka itu bergaduh. Ya, kalau mungkin yang biasa bawa jamaah, pergi umrah, pergi haji, mereka dapat rasa bahawa kenapa ya masa musim haji duduk 40 hari, dia berlaku satu keadaan di mana berlakunya suami dan isteri bergaduh. Bergaduh tu di mana? Di Makkatal Mukarramah ataupun di Madinah. Bila kita lihat, setengah orang menyangka bahawa memang rupanya tengok rumah tangga kita nak diproses, ya, orang ni mungkin tak sesuai, suami ni tak sesuai. Tetapi sebenarnya dia terletak pada apa? Sebenarnya terletak pada selama ini, bila kita kat Malaysia dulu, kita ini jarang duduk sama-sama. Sebab kita sibuk, suami sibuk keluar, kadang-kadang balik dah petang atau lewat malam, pagi-pagi dah keluar, kadang-kadang suami dan isteri juga kerja, yang menyebabkan kita tak ada masa untuk duduk lama. Tetapi cuba bayang kalau 40 hari, 50 hari duduk di Mekah, dan ketika itu mereka duduk bersama dalam keadaan mereka tak ada perkara kerja, benda yang mereka buat, maka pada ketika itu kalaulah kerukunan, sifat yang kita katakan tak ada, tak mustahil. Dengan sebab kita sekarang duduknya dengan kawalan pergerakan ini menyebabkan ada rumah tangga yang jadi tak bagus. Ada rumah tangga yang akan jadi tak selesa, ada rumah tangga yang mungkin akan bermasalah, suami isteri bermasalah. Jadi sebelum didatangkan masalah, maka pada ketika itu mari kita tengok balik rumah tangga kita bayang balik, tengok balik penjuru rumah kita. Untuk apa aku bina rumah tangga ni? Nak mendapat keredaan Allah. Dan kemudian bermula dengan keberkatan. Nak dapat keberkatan, kita kena bersikap sebagai orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang kita boleh buat, insya-Allah. Baik, kemudian kalau kita nak tengok lagi, kalau kita nak tengok lagi dalam masa yang ada ni, setelah kita mencari keberkatan, apa yang kita kena buat ni, saya bincang ni adalah untuk diri saya sendiri. Tuan-tuan mungkin dengar, dia ni macam bercakap, tetapi hakikatnya saya cakap pada diri saya sendiri. Saya sedang menasihati diri saya sendiri, sebab banyak benda yang ada dalam agama kadang-kadang kita tak mampu buat. Maka sebab tu bila kita sebut dan cakap pada diri sendiri. Sebab tu tak heran Nabi dikatakan ada pedang. Salah satu pedang Nabi bernama Al-Battar. Cuba bayang yang tertulis pada pedang Nabi itu adalah, satunya adalah
buat baik pada orang buat jahat pada kamu. Kemudian yang akhir sekali, baris akhir apa dia? Katalah benar walau pada diri kamu sendiri. Ini yang saya sedang lakukan. Maknanya, setelah kita nak bina rumah tangga kita yang berkat tadi, kita buat macam tu. Kemudian, kita tahu rumah tangga dalam agama kita ni, sebab sekarang kawalan pergerakan menjadikan kita itu berkubu di rumah tangga kita. Dan kita nak bila berkubu, melahirkan hasil yang baik. Bukan sebaliknya. Ya. Kita risau sekarang ni tentang wabak, tetapi kita juga risau tentang sebab wabak ini akan datang dan pergi, ya. Kalau ikut orang-orang tua, wallahu a'lam, orang tua ni bukanlah saintis, tetapi berdasar pengalaman mereka, biasanya sesuatu wabak bila dia datang, tempoh masanya lebih kurang 40 hari sebelum dia berlalu pergi. Jadi kita ni belum sampai ke 40 hari lagi, maknanya kita sedang benar-benar mengekang supaya kita dapat mengatasi dengan sebaik mungkin yang saya katakan ikhtiar tadi. Jadi oleh kerana waktu ini masanya kita banyak dalam keluarga, jadi kita ambil hikmahnya adalah kita dapat membina asas rumah tangga kita dengan sebaik mungkin. Yang kedua, tadi berkat, ya, berkat. Cara berkat, untuk dapat berkat tu banyak, tapi saya sebut tadi dengan seperti kita pergi masjid, kita mohon ampun pada Allah. Saya mencadangkan tadi baca apa ni? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Saya juga suka kalau nak merasai taubat ni kan, nak merasai taubat ini, di samping memanglah kita kata, ya Allah, aku hamba ni yang berdosa, aku ni bersalah ya Allah. Kalau kita baca dalam kitab Azhar, ya, Al-Azhar, ya, Buya Hamka sebagai contoh, ya, dia tulis satu syair Imam Syafi'i. Ramai kita hafal syair tu, ya, sebab alhamdulillah para ulama kita mengajarkan sejak daripada sekolah lagi. Dalam kitab tafsir Buya Hamka tersebut menyebutkan tentang zikir ataupun doa taubat yang diajar oleh Imam Syafi'i. Ni elok juga kita baca, ya, sebab dalamnya makna sangat dalam. Ya, kita biasa dengar ilahi lastu lil firdaus ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya, setengah orang buat dalam bentuk nazam kan, ilahi lastu lil firdaus, wahai Tuhan aku, bukanlah aku ni layak untuk syurga firdaus, wala aqwa ala naril jahim, dan aku tak kuat untuk dibakar dalam neraka jahanam. Fahabli taubatan, wahai Allah, bagilah aku ya Allah taubat. Waghfir dhunubi, ya Allah tolonglah ampun dosaku ya Allah. Fa innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, ghafirudz dzambil azim, engkau itu pengampun dosa-dosa yang besar. Masya Allah, ya. Kalau kita tengok maknanya sangat dalam, sesuai sangat bila kita nak sanitize hati kita ni, nak bersihkan hati kita ni, maka bersihnya adalah dengan taubat. Kalau kita tengok balik, ya, ilahi, wahai Tuhan aku, lastu, tidaklah aku ini, lil firdaus, bagi surga firdaus itu, ahla, yang layak menjadi ahli. Nampak tak apa yang ada di sana? Halusnya syair Imam Asy-Syafi'i ini nak bagi tahu orang yang bila dia bertaubat betul-betul pada Allah, dia akan rasa bahawa dosa yang dia buat menjadikan dia tak layak masuk syurga firdaus. Itu sebenarnya mesej yang nak disampaikan. Bukan dia nak syurga ke tak. Bukan. Nak bagi tahu bahawa bila aku cermin diri aku tengok muka aku, lastu lil firdausi ahla. Sedangkan kita tahu bahawa Nabi memang suruh kita minta, bila minta syurga firdaus. Kalau saya nak buat bahasa mudah lah, bahasa kita, ya, bahasa sembang-sembang kita ni. Syurga firdaus ni, kalau kita boleh bayang macam ni lah. Kita keluar daripada rumah kita, di syurga kita duduk, kita dapat syurga firdaus, katalah. Kita dapat surga firdaus, kita keluar daripada pintu pagar, jiran kita siapa? Jiran kita tengok, oh, terpahat di pintu tu siapa? Ibrahim. Kat belah sana siapa? Musa. Kat sebelah sana Aisyah. Kat sebelah sana Adam. Cermin muka ni, aku ni, dengan amal aku yang macam ni, dengan dosa yang banyak aku nak cakap pada Tuhan ni, layakkah aku ni duduk sebelah syurga aku ni? Jiran aku adalah seorang manusia yang namanya Ibrahim Khalilullah. Rasa tak layak. Bukan tak nak. Nabi suruh supaya Nabi tak ajar kita bila soal akhirat minta yang rendah-rendah, minta yang tinggi.
Syurga Firdaus paling tinggi. Maka sebab tu, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak, ya Allah, untuk menjadi ahli kepada syurga Firdaus. Bukan tak nak, rasa diri tak layak. Tetapi kita lapik pula, wala aqwa ala naril jahim. Aku, ya Allah, tak kuat kena bakar dengan neraka Jahannam. Semua yang dikasih sekalian, ketika kita takut pada virus ini, tetapi ketahuilah bahawa kalau virus itu menyerang, seorang itu akan mati. Tetapi sekiranya seseorang itu, Allah kata, kamu kena azab neraka Jahannam dan kekal di sana, itulah jauh lebih sengsara. Kerana itu dalam keadaan kita nak bersihkan diri kita, kita nak bersihkan kita daripada dosa kita ni, maka pada ketika itu marilah kita benar-benar merasai bahawa wala aqwa ala nari jahim. Kan dalam Al-Quran Allah kata, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam surah Sajadah, wahai Muhammad, alangkah ngerinya sekiranya kamu melihat orang-orang yang derhaka pada Allah menunduk kepala mereka seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, hari ini kami dah nampak neraka Jahannam, ya Allah. Kami dengar geruman neraka Jahannam, ya Allah. Ya Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Ya Allah, tolonglah, kembalikanlah kami ke atas muka bumi untuk kami melakukan amal soleh. Kami dah yakin, ya Allah. Cuba bayang, bila Allah kata, ya, bila kita sebut wala aqwa ala naril jahim, neraka Jahannam itu aku tak kuat, ya Allah. Cuba bayang kalau neraka Jahannam tu buka saja pintu neraka, pecah biji mata dan pecah telinga mereka sebab gerumannya sangat kuat. Api yang berwarna hitam, kebiruan yang sangat menakutkan. Wala aqwa ala naril jahim. Barulah kita minta fahabli taubatan. Ya Allah, berilah aku, ya Allah, satu taubat. Ya, kalau kita tengok, ya Allah, dalamnya makna seorang yang lapar tak makan 3 hari. Katalah kita tengah duduk kat restoran. Ni masa lain, bukan masa sekarang. Sekarang kita tak boleh pergi restoran, duduk makan. Tengah kita makan, ya, rakan-rakan, tiba-tiba datang seorang pengemis yang kelihatan menggigil, cengkung, kusut masai, dalam keadaan sangat susah. Dalam keadaan diminta pada kita contoh. Dia kata apa dia? Tuan, apa dia minta pada kita? Adakah dia kata, Tuan, saya nak RM10,000? Dia tak akan cakap macam tu. Wahai Tuan, beri saya sesuap nasi. Inilah yang ada dalam fahabli taubatan waghfir dhunubi. Ya Allah, aku nak, ya Allah, satu taubat daripada Engkau, ya Allah. Sebab aku ni, ya Allah, begitu menjadi seorang pengemis, seolah-olahnya yang hanya nak yang mengemis taubat, satu taubat daripada Engkau, ya Allah. Sebab, ya Allah, aku bukan tak makan 3 hari, ya Allah, tetapi aku dosa terlampau banyak. Dan kemudian di hujung kita yakin bahawa hanya Engkau lah yang mengampun dosa-dosa yang besar. Semua ada komplit dalam doa tersebut. Jadi Masya Allah, rumah tangga yang penuh dengan taubat, yakinlah, ya, yakinlah. Saya sebut pada diri saya sendiri, rumah tangga yang taubat, rumah tangga yang suami tak sombong, rumah tangga yang isteri tak keras kepala, rumah tangga yang anak-anak merendah diri, inilah rumah tangga yang kita nak. Insya-Allah hasil daripada kawalan pergerakan kita berada di rumah, lahirlah manusia-manusia macam ni. Jadi insya-Allah, ya, kita boleh baca tadi, kita baca dan kita fahami, kita bincangkan anak-anak kita akan dapat kebaikan tu insya-Allah. Baik, jadi saya tak nak sebutlah, mungkin sebab saya yakin pun, saya tengok dalam grup-grup pun banyak dah buat ini. Alhamdulillah, teruskan perkara tersebut. Di samping semua yang saya kasih sekalian, marilah kita jadikan ini sebagai rasa untuk kita lebih kenal, lebih sayang, lebih menumpahkan sayang. Sebab sayang ni bukan kena terima, sayang ni kena beri. Ya, sebab orang putih kata love to verb. Dia bukannya nouns, dia adalah perbuatan. Bila perbuatan, kita kena beri. Bukan kita rasa, kenapa suami aku tak sayang aku? Kenapa isteri aku tak sayang aku? Soalan yang betul adalah, macam mana aku nak menunjukkan sayang kepada suami aku? Macam mana aku nak menunjukkan sayang kepada isteri aku? Bagaimana aku nak tunjukkan sayang pada anak-anakku? Semua yang saya kasih sekalian, cuba bayang, ya, kalau kita dapat pergi ke masjid zaman Nabi. Nabi boleh sebut perkataan apa dalam sabda Nabi, idza ahabbar rajulu akhah
falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa kata Nabi SAW? Ni orang masjid, bukan dalam rumah kita. Nabi kata, apabila kamu sayang kepada seseorang, kamu kena bagi tahu pada dia kamu sayang pada dia. Semua yang saya kasih sekalian, cuba bayang pada orang yang kita jumpa jamaah biasa je pun kita boleh cakap macam tu, apatah lagi anak kita, apatah lagi isteri kita, suami kita. Maka rumah tangga kita setelah tadi yang berikutnya adalah memang mawaddah warahmah, ya, mawaddah warahmah. Jadi kalau itulah yang menjadi suasana dalam rumah tangga kita, insya-Allah datangnya COVID-19 ini, kemudian kita jaga persekitaran kita dan kita kawal kita, tetapi dalam masa yang sama rupanya kita sedang mengakarkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang terbaik, rumah tangga yang terindah, yang penuh dengan kasih sayang, memaafi antara satu dengan yang lain, ya. Jadi ini perkara-perkara yang saya sebut untuk kita boleh kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Baik, saya akan lihat kalau ada kesoalan yang kita ataupun kita terus. Okey, kita ada 5 minit lagi kata sahabat saya. Jadi kita dalam masa 5 minit ni, rakan yang saya kasih sekalian, kita telah berbincang bermula daripada awal tadi untuk jelaskan maksud ikhtiar dan tawakal. Kita benar-benar berikhtiar semaksimum mungkin, ya. Apa saja sebenarnya yang diberitahu kepada kita oleh yang berwajib ataupun yang ulul amri kita, maka pada ketika itu memudahkan kita untuk melaksanakan tugasan ini kerana ianya sesuai dengan ajaran agama kita. Dan dalam sisi lain pula kita ambil kesempatan untuk kita membina sebaik mungkin rumah tangga kita. Anak kita lama dah tak dengar kita sebut kita sayang dia, kita sebut perkataan bisik kat telinga dia, Alung, ayah sayang pada Alung, Alung, Umi sayang pada Alung, ya, Angah, sebutlah pada mereka. Biarlah tempoh 14 hari yang awal ini kita dapat tunjukkan pada mereka kasih sayang, dan kasih sayang inilah sebenarnya yang akan patut memenuhi ruang kehidupan kita. Jadi di samping yang saya katakan tadi, insya-Allah saya mungkin tak kita kena refer dan tengok, ya. Di samping satu benda lain mungkin kalau elok saya pesan juga adalah banyak sangat berita-berita yang kadang-kadang palsu, yang belegar, yang menyedihkan. Dan perkara ini saya kira bagi kita semua, kita janganlah jadi orang yang terlampau proaktif untuk menyebarkan, melainkan kita lihat itu daripada sumber yang benar-benar sahih, ya, benar-benar sahih. Jadi perkara ini sebenarnya akan menjadikan insya-Allah kesempurnaan, dan alhamdulillah setiap orang marilah bekerjasama melalui saat sukar ini, kita bergotong royong, berganding bahu, tetapi dengan sepenuh pengharapan kepada Allah yang setinggi-tinggi yang mungkin. Maka insya-Allah dengan sebab itu kita semua akan melalui fasa ujian ini, wabak ini, dan kita harap nanti insya-Allah kita semua akan dapat jadi lebih baik dengan proses ini, insya-Allah. Saya kira cukuplah sekadar itu semua yang saya kasih sekalian. Marilah kita sama-sama mengambil ruang dan kesempatan ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdasy syakirin, hamdadz dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka ya Allah, Subhanaka ya Rahman, Subhanaka ya Rahim, Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana, wa yassir bihi umurana, wa 'azzim bihi ujurana, wa hassin bihi akhlaqana, wa wasi' bihi arzaqana, وأشفي به أمراضنا ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، وقنا شر الداء،
وقنا شر الداء وقنا شر الداء وقنا شر الدرى وقنا شر الدرى وقنا شر الدرى اللهم نجنا يا الله من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا خبير يا خبير يا خبير إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba-Mu yang sangat lemah dan dhaif ini, ya Allah, kami menadah tangan kami dengan penuh rasa kehambaan, ya Allah, untuk kami, ya Allah, terjaga dan terpelihara, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lepaskanlah kami semua daripada wabak yang sedang menimpa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lepaskanlah kami daripada wabak COVID-19 yang sedang menimpa kami saat ini, ya Allah. Ya Allah, lepaskanlah kami daripada wabak COVID-19 yang sedang menimpa kami pada saat ini, ya Allah. Jauhkanlah daripada kami, ya Allah. Jauhkanlah daripada keluarga kami, ya Allah. Jauhkanlah daripada rumah kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada taman kami, ya Allah. Jauhkanlah daripada daerah kami, ya Allah. Jauhkanlah daripada negeri yang kami sayangi ini, ya Allah. Jauhkanlah daripada negara kami yang kami cintai, ya Allah. Dan jauhkanlah daripada seluruh bumi ini, ya Allah. Kerana para hamba-Mu sangat lemah, ya Allah, untuk menanggung kesakitannya, ya Allah, dan kesannya, ya Allah. Allahumma ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah setiap daripada kami, ya Allah, dengan wabak ini, ya Allah, menjadikan kami bermuhasabah untuk melihat agar kami kuat akidah kami kepadamu, ya Allah, kuat pergantungan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ganjaran dan pahala sebanyak-banyaknya, ya Allah, kepada mereka yang bertungkus lumus di barisan hadapan, ya Allah. Jadikanlah mereka daripada kalangan doktor kami, ya Allah, jururawat yang bertugas, ya Allah, dan siapa saja, ya Allah, Engkau berikanlah, ya Allah, pelindungan buat mereka, ya Allah, penjagaan buat mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah setiap yang berusaha untuk menghindarkan apa yang menyakitkan umat ini pada ketika ini, ya Allah, Engkau berikan mereka ganjaran sebanyak-banyaknya, ya Allah, dan penjagaan sebanyak-banyaknya, ya Allah. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram, sesungguhnya urusanmu itu, ya Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya, ya Allah, kekuatanmu adalah mutlak, ya Allah, maka kami bermohon kepada kekuatanmu yang sangat mutlak itu, ya Allah. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah, ya Allah, rumah tangga kami, ya Allah, yang kami sedang berada pada saat ini, ya Allah, penuh dengan kasih dan sayang, ya Allah. Jadikanlah kasih sayangnya menebal, ya Allah. Satukanlah hati di kalangan suami isteri, ya Allah. Jadikanlah ikatan yang kasih sayang yang sebenar di kalangan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati seluruh umat Islam dengan ikatan kasih sayang yang sebenar, ya Allah. Ya Allah, rawatlah sengketa di antara kami, ya Allah. Rawatlah sengketa di antara kami, ya Allah. Rawatkanlah perpecahan di kalangan kami, ya Allah. Jadikanlah kami sebuah masyarakat Islam yang benar-benar berkasih sayang, sehingga kami dapat menumpahkan kasih sayang kepada manusia dan manusia yang lain, ya Allah, sehingga kami dapat menjadi contoh yang terbaik. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa ayah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua mereka, ya Allah. Sesungguhnya doa kami tidak akan terangkat jika kami mendoakan buat mereka, ya Allah. Engkau angkatlah kedudukan mereka, ya Allah, setinggi-tingginya, ya Allah. Engkau berilah yang terbaik buat mereka, ya Allah. Jadikanlah setiap kali mereka memandang kami, ya Allah, terhibur hati mereka, ya Allah. Dan jadikanlah kami penyejuk mata buat mereka, ya Allah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan solat. Dan wahai Tuhan kami dan zuriat kami, dan terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan doa tadi yang kita sama-sama aminkan, semoga Allah kabulkan, dan insya-Allah semoga duduk kita bersama ini mendapat keredaan dari Allah, manfaat yang banyak. Ampun maaf daripada saya, seorang hamba Allah yang sangat lemah dan dhaif ini, di hadapan semua rakan saya, tuan-tuan yang mulia. Saya sudahi dengan kalimat yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.